Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk mereka bentuk menggunakan arahan teknik jalan 5/85 pindaan 2013 atau bahasa Inggerisnya pavement design for flexible pavement. Nama saya Nurhazanah binti Abdul Rahman. Okey, ini adalah prinsip pengagihan beban. Okey, ini adalah beban daripada kenderaan kita. Lapisan atas ni ada wearing cost, kemudian binder cost. Kat sini ni beban akan dipindahkan kepada kita punya road base dan sub base ni disebarkan pergi ke road base dan sub base, horizontal tensile strain. Lepas tu dia akan pindah ke granular, kemudian yang last dia akan transfer kepada subgrade kita lah. Faktor-faktor yang mempengaruhi mereka bentuk pavement kita ialah time and volume of commercial vehicle for the pavement structure design. Maksudnya jenis kenderaan kita lah, dan juga jumlah kenderaan yang lalu tu. Kenderaan ni kita ikut banci jalan raya, berapa bilangan kenderaan yang berada di jalan raya dalam tempoh 24 jam. Biasanya dia buat dalam 3 hari, pukul 6 hingga pukul 11 malam. Ni adalah ganda lah ni. Ni dikira satu ganda lah ni kat sini atau action road. Lepas tu tempoh mereka bentuk kita, tempoh apa jangka hayat jalan yang kita nak design tu berapa lama. Ni yang dicadangkan ialah 10 tahun untuk rural road dan 20 tahun untuk high volume traffic road lah ni. Ikutlah boleh juga 15 tahun, tak ada masalah. Ni cuma yang dicadangkan lah ya. Okey, kemudian subgrade type and strength. Sebab beban terakhir akan pindah ke subgrade, jadi kena pastikanlah subgrade tu dibina mengikut kekuatan dalam mereka bentuk. Ataupun maknanya bila construction tu kena ambil kekuatan tanah tersebut, kena tahulah buat sand replacement, semua kena buat lah untuk memastikan pemadatan dalam transponder semua, untuk pastikan tanah tu ustaz projek tu boleh menerima beban. Yang ketiga ialah type and properties of paving material use. Bahan yang kita gunakan lah, sama ada granular material ke apa. Dan last sekali ialah environment to which the pavement structure will expose. Sebabnya jalan raya ni memang terdedah kepada cuaca, dan cuaca ni mempengaruhi besar kepada jalan raya, terutamanya ialah kelembapan. Ni ialah contoh ganda tadi. Ini single axial. Ni satu tayar dia mak satu ganda lah. Yang ini 2 ganda, yang ini 3 ganda atau trident axial. Okey, ni bila kenderaan lalu di jalan raya, ni beban dia akan pindah kepada pavement kita. Maknanya kalau 2 ganda, dia akan ada 2 ni lah, jadinya kena ambil kira lah. Bila kita mereka bentuk jalan raya ni, bilangan kenderaan tu dia boleh pecah-pecahkan lah, sama ada lori campur dengan kenderaan biasa, campur lori berganda macam tu, ataupun untuk jalan-jalan biasa kadang-kadang dia buat sekali lah commercial kenderaan, dia campurkan dapat satu nilai. Nanti kita tengok lah nilai tersebut ya. Ni environment impact. Tadi yang keempat faktor yang mempengaruhi ialah ni hujan lah, terutamanya hujan. Sebab tu bila buat jalan raya, pastikan sistem saliran dia mesti okey. Sebab bila hujan turun, dia akan meresap ke dalamnya tepi ni melalui shoulder, ataupun kalau ada gunung, bukit-bukit kecerun ke, dia akan masuk ke dalam sini shoulder, dan juga ke permukaan. Okey, bila air bertakung dekat atas permukaan ni, sebab bila kita bentuk jalan raya kita masa drainage dekat atas permukaan pun ada ni kena ada slope sikit lah supaya air tak bertakung. Kalau yang bertakung, apa kesan dia? Air akan masuk melalui tepi sini, dan juga daripada permukaan ni dia akan turun ke tepi jugalah, dia akan meresap. Dia akan menyebabkan kandungan air dalam tanah kita akan bertambah. Bila air ni, tanah ni sensitif kepada air. Bila ada air je, dia akan berubah sifat dia. Dia punya subgrade akan kehilangan kekuatan dan kestabilan, dan juga menyebabkan dia lemah lah. Bila lemah ni, dia akan fail ni. Ni lemah ni, dia akan fail macam ni. Dia akan berlaku kerosakan. Ni lemah, ada kenderaan
dia akan rosak kat sini. Dia air hujan, dia pun start masuk sini, lagi menambahkan kelemahan jalan raya kita. Okey, prosedur dia, bila kita dapatkan develop of design input dia. Input dia apa? Kenderaan lah. Average traffic in one direction. Ni saya cakap tadi, mesti ambil data banci lah, 3 hari 24 jam 6 hingga 22 atau pukul 11 malam lah. Lepas tu HPU ni akan tambah lah. Darabkan, kalau kita dapat 1000 kenderaan, kena darab dengan 1.2 lah. Sebab ada pukul 11 malam sampai pukul 6 pagi tu kita tak ambil bacaan, jadi kita assume 1.2 lah. Tapi kalau kita dapat data, biasanya dia dah calculate yang tu lah. Ni kalau student ada buat kerja-kerja kat lapangan, kalau ambil 6 hingga 20 pukul 11 malam ni, kena darab lah Percentage of commercial value. Ni CV Di percentage ni kena tahulah berapa peratus kenderaan yang lalu kat situ. Katalah semua lori ada berapa persen, luxury ada berapa persen. Dia akan keluarkan nilai CV kat sini lah. Jadi dia akan dapat LEF atau load equivalent factor. Ni saya cakap ni kalau kereta kosong, kalau 2 axle 1.1 dan seterusnya. Tapi kalau kita campurkan semua jadi satu, kita ambil yang commercial traffic value mix 3.5 lah. Lepas tu kita ambil average traffic load factor. Ni factor ni bila design kita dah tetapkan design katalah 20 tahun untuk jalan kita. Lepas tu annual growth di kenderaan lah, faktor kenaikan kenderaan dia katalah naik 4%. Ini jadual ini telah disediakan oleh JKR. Maknanya jadual ini berdasarkan keadaan di Malaysia lah, sesuai dengan negara kita. Design ni boleh gunakan Esto pun boleh, tapi sebab kita kat Malaysia, JKR pun dah buatkan, jadi kita gunakan aja lah annual growth ni. Tengok berapa persen Okey, selepas tu kita determine information for geometric design. Jadi kalau reka bentuk jalan tu, biasanya kita ada rate, berapa lane jalan, 2 lane, 4 lane, dan juga bentuk jalan dia lah, keadaan tu sama ada dia naik bukit ataupun turun bukit kat sini ni kalau lane dia ni per direction ni ni jadual ni, kalau satu direction ada 2 lane, kita gunakan 0.9 lah dia punya lane distribution. Kalau terrain factor ni, bentuk dia, geometri dia 2 flat, gunakan terrain factor dia 1, rolling 1.1, steep 1.3. Okey, ni tadi saya dah beritahu select design period ni bergantung kepada keadaan yang kita kendaki lah. Okey, lepas tu kita akan calculate the traffic value number of axle. Ni formula dia ni secara umumnya formula dia macam ni lah ni. Ni axle ni maksud dia ialah equivalent standard axle load for the base year. Untuk setahun ni kiraan untuk setahun. Kita ada average daily traffic. Ini maknanya yang tadilah bila kira banci tadi darab 1.2, kita dapat average daily traffic per direction per direction. Okey. Ini bilangan kita anggap setahun 365 hari. Lepas tu kita ada PCV, percentage of CV. Tadi kalau kenderaan dia komersial, campurkan komersial dapat 3.5. Tapi kalau kita dah pecahkan tu 2 ganda berapa, 3 ganda, kita kena darabkan ikut peratus macam tu lah. Lepas tu kita ada road equivalent factor, LEF tadi tu. LEF ni jadual tadi ni. Jadi LEF ni berdasarkan yang ni lah. Ni PCV ni ikutlah peratus dia. Kalau dia kata komersial, awak ambil je 3.5%. Kita ada lane distribution factor, jadual dia ni. Tadi satu berapa lane, satu lane ada berapa per direction. Kena ingat ni per direction. Tengok ni baik-baik, sebab student selalu salah kira macam ni. Lepas tu terrain factor ke jadual yang ni, flat lori ni kena ambil daripada sini lah. Okay, lepas tu kita kena calculate the design traffic for the design period. Design yang ni design traffic in one direction for design life. Yang tadi per year. Yang ini untuk design life, maknanya sampai berapa tahun lah design awak tadi Okey, yang ni nanti dapat jawapan baru kita tengok jadual yang ni lah. Ini kita ada axle Y1. Ni daripada slide sebelum ni lah. Ni formula 1 tadi yang kita kira untuk tahun tersebut. Ambil ni masuk ke dalam sini. Lepas tu kita kalikan dengan faktor TGF tadi, yang growth factor tadi, annual growth rate tadi. Kita ambil lah ni kat sini
Masukkan je data ni, dapatkan design traffic asset. Dah dapat jawapan ni, kita pilih lah dia traffic kategori apa. Kalau awak punya dapat 1.1 hingga 2, T2 lah dia punya traffic kategori. Lepas tu tengok subgrade punya properties, ikut formula design input value, iaitu means tolak dengan normal divide kali dengan standard deviation. Ni bila awak buat ni, kita akan dapat nilai CBR dia berapa kat sini. Dengan tu kita boleh kategorikan dia kat mana lah, SG berapa, subgrade jenis apa. Sebab kita dalam table ni dia akan namakan lah SG1, SG2, SG3, SG4 Jadi kekuatan yang elastic modulus yang diperlukan untuk SG1 ni yang ni lah. Ni adalah, lepas tu bila dah siap tu kita tengok properties of paving material. Kita ada banyak kat sini lah. New pavement design and construction, drainage layer, sub base. Road base dia ni gunakan crush, aggregate atau wet mix atau bitumen base atau STB. Binder core. Jadi ni adalah ringkasan-ringkasan ni lah, CB, WMD untuk Whitmap. Tengok design dia. Jadi yang ni nanti awak boleh tengok semula lah bila awak reka bentuk. Tengok balik yang ni untuk tentukan berapa dia punya bacaan Okey, yang ni ni contoh dia. Ni ada banyak jadual lah, tapi saya masukkan fragment structure for traffic category T3, di mana bilangan kenderaan untuk tempoh reka bentuk tu ialah 2 hingga 10 million. Ni ialah SG nanti awak kira yang pasal tanah tu SG dia. Lepas tu kita ambil lah pavement type kita, conventional ke, strength stabilized ke, asphalt concrete. Lepas tu ambil dah jalan. Kita kalau nak senang nanti kita tengok contoh lebih mudah difahami. Okey, ni adalah contoh dia. Design a road pavement for 2 lane highway in a daily traffic is 1350, 16% of which are commercial vehicle with an unladen weight 1.5 ton. Okey, jadi apa yang dibagi, kita tengok develop of design input. Tengok dia bagi 1300, maknanya untuk 2 hala ialah 2700 lepas tu kita tengok dia lagi, kita tengok ni data yang diberi. PCB dia ialah 16%, lane distribution factor 1, tengok ni. Jadi kita ambil jadual formula 1 tu, ADT kali 16 point PCB ni kali dengan okey. Yang ni kalau dia bagi 2700, maknanya satu reaction awak kena bagi 2 lah. Lepas tu kena tengok CV dia. Ni 16% ni ialah ni 16% dia bagi kat sini 16% PCV. Lepas tu LEF dia kata commercial vehicle yang sini kan, commercial vehicle kat sini 3.5, jadi kita ambil 3.5. L dia mana tadi sampai mana? Okey, ni kan tadi PCV dah. Okey, ini untuk L ni kita ambil dia punya lane, ada berapa lane, 1 or 2 lane. Kat sini ialah 1 lane in one direction, jadi kita ambil 1.0. Untuk terrain ataupun bentuk geometri dia rolling, mana dia bagi tahu tadi rolling. Rolling kat mana tadi, rolling awak tengok kat sini dah jadual kat sini Bila dapat kat sini, kita dah dapat dia punya asal untuk tahun tersebut. Kita darabkan untuk design 20 tahun. Dia bagi kita punya annual traffic growth ialah 4%. 20 tahun 4%, kat sini lah 29.78, masukkan dia jadual. Jadi bila kat sini kita akan dapat 9.0. Bila nombor 0 ni kita akan tengok jadualnya ni lah. 9.0 tu masuk kat sini 2.1 hingga 10, jadi dalam kategori T3 Okey, lepas tu tengok determine sub grade. Kita CBR min dia 18.5, CBR standard deviation 4.4, perlu 85%. Ni kita buat kiraan ni tadi dah bagi formula tadi kan. CBR min tolak dengan probability darab dengan CBR deviation. Yang ni kena settlekan dulu darabkan dulu, baru tolakkan dengan CBR min, dapatlah nilai 12.9. Kat sini ni kita akan tengok jadual ni
jadual tadi tengok ni T3. Jadi dalam arahan teknik jalan tu dari jadual ni kita tengok yang 2.010 tadi T3. Lepas tu kita tengok lagi subgrade kita masuk 12 hingga 20 di 12.9. Lepas tu kita tengok dia punya pavement kita ialah conventional flexible pavement. Jadi ketebalan pavement kita ialah yang ni lah. Road yang ni iaitu kita punya surface 50, binder cost 130 dia punya ketebalan, plus aggregate road base 20 dan granular subbase 200. Jadi ini adalah reka bentuk jalan yang awak buat berdasarkan data-data yang kita dapat lah. Jadi kalau untuk yang lain boleh cuba buat soalan ini lah. Kalau suka itu je untuk penerangan saya berkaitan dengan design for flexible pavement. Okay, itu saja. Jumpa lagi di lain kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.